Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang minyak dagu. Waktu Abang mula-mula baca tentang minyak dagu ni, sebenarnya jantung Abang laju. Abang baca tentang dia punya macam mana penyediaan, kesannya, lepas tu macam mana nak jadikan minyak dagu tu lebih Tak tahulah kenapa jantung Abang jadi berdebar. Tapi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Kita semua tahu minyak dagu ni sebenarnya adalah satu barang ataupun minyak yang dibuat daripada dagu orang mati. Tujuannya adalah untuk menguasai seseorang. Kononnya macam kita ni suka sangat dekat seorang perempuan tu, dan kita gunakan minyak dagu ni untuk menguasai perempuan tu. Ataupun kita bekerja dalam satu company dan kita gunakan minyak dagu tu untuk mempengaruhi orang-orang dalam company tu supaya memihak pada kita. Itu sebagai contoh lah. Dan selalunya minyak dagu ni bukan hari ni buat, hari ni boleh guna. Jadi kalau korang jumpa minyak-minyak dagu, itu mesti dah beratus tahun minyak dagu tu. Dan ada orang cakap minyak dagu ni tak habis, dia boleh top up sendiri. Dan nama pun setan kan. Korang janganlah guna minyak dagu ni. Takut terseksa dalam kubur, mati pun susah. Sebelum Abang lanjut, Abang nak cerita tentang bahan-bahan macam mana nak buat minyak dagu. Gila kan? Yang pertama, minyak dagu ni dibuat menggunakan dagu perempuan yang mati. Dan mati bukan mati-mati biasa tau, mati mengandung. Dan walaupun mati mengandung, dia kena pastikan janin tu ada dalam perut perempuan tu. Dagu perempuan ni lah yang digunakan untuk buat minyak dagu. Lepas tu dalam ramuan minyak dagu ni diletakkan 7 abu mayat daripada 7 perkuburan yang berbeza. Seram kan? Minyak dagu juga ada dibuat menggunakan dagu orang yang telah mati dibunuh. Tapi bukan mati dibunuh biasa, dia mestilah dibunuh dengan kejam. Apa yang dikatakan term kejam tu Abang pun tak pasti, tapi mungkin mati dibunuh dengan menggunakan pisau ke, ditoreh muka ke. Yang penting dalam keadaan yang tragik dan tragis lah. Ada juga minyak dagu dibuat dengan menggunakan dagu monyet ataupun kokang. Dan dalam minyak dagu ni dia letak 108 herba dan juga daging anjing hitam. Itulah adalah sebahagian ramuan yang digunakan untuk buat minyak dagu, supaya minyak dagu ni lebih berkesan. Abang baca beberapa artikel dekat dalam Google tentang minyak dagu ni. Yang tadi adalah artikel pertama. Dia ceritakan macam mana dia buat minyak dagu. Cara yang paling mudah. Mudah apa bendanya, cari dagu orang mati kena bunuh, perempuan mati mengandung. Sebenarnya minyak dagu ni ada grade-grade dia juga. Kalau grade yang paling bagus adalah diperbuat daripada dagu orang yang mati. Sama ada mati mengandung ataupun mati dalam keadaan yang tragik. Dan mengikut apa yang Abang baca, kalau gunakan minyak dagu grade A ni ataupun grade yang paling bagus ni, sekali kena calit susah untuk diubati. Berpeluh Abang dengar. Grade yang kurang sikit ataupun grade yang kedua selalunya dibuat dengan menggunakan dagu monyet ataupun dagu kokang. Ini juga boleh dikatakan bahaya sebab sekali kita kena calit dengan minyak dagu, walaupun grade-nya grade yang kedua pun susah nak disembuhkan. Grade yang terakhir ataupun grade yang ketiga menggunakan dagu anjing hitam. Ini boleh disembuhkan menggunakan ruqyah ataupun dengan menggunakan perubatan-perubatan Islam. Tapi bagi abang lah, walaupun grade macam mana pun, kita tetap kena minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk singkirkan benda ni. InsyaAllah boleh berjaya. Dan mengikut daripada cakap-cakap orang, budaya buat minyak dagu ni sebenarnya datang daripada Thailand ataupun Siam. Dan minyak dagu ni tak boleh dibawa sesuka hati. Dia ada cara untuk bawa dia ataupun jaga dia. Yang pertama, kalau kita nak bawa minyak dagu ni ke mana-mana, bukan kita. Yang pertama, kalau orang tu nak bawa minyak dagu tu ke mana-mana, minyak dagu tu perlu dimasukkan dalam buah binjai. Buah binjai tu ditebuklah lubang sikit, lepas tu dimasukkan minyak dagu, ditampal, diselotipkan, boleh dibawa ke mana-mana. Ini untuk mengelakkan minyak dagu ditumpah ataupun terkena air hujan. Cara kedua, kalau nak bawa minyak dagu ni ke mana-mana, botol minyak dagu ni kita balut dengan menggunakan tanah liat daripada sungai. Sebab apa? Tanah liat tu adalah kalis daripada air ataupun udara kot. Jadi benda tu jadi kedap. Selepas dibalut dengan tanah liat daripada sungai, perlu lagi dibalut dengan selotip ataupun surat khabar supaya benda tu jadi senang dibawa. Dan dikatakan untuk mengekalkan kemujarapan minyak dagu ni tak boleh dibawa merentas sungai ataupun merentas hutan. Dan untuk mengelakkan minyak dagu ni mendapat kecelakaan yang abang nak masukkan ke sini ialah, sebenarnya kalau seseorang tu bawa minyak dagu,
minyak dagu tu senang kena peti tau. Mungkin sebab benda tu melangkau daripada ilmu yang jahat, yang berasal daripada ilmu jahat kan. Jadi peti suka nak tembak minyak dagu ni. Jadi cara untuk menyimpan minyak dagu ni supaya bertahan lama, diorang letakkan minyak dagu ni dalam tanah. Gali tanah tu, tanam. Nak guna, gali balik, keluarkan. Sekarang abang nak cerita tentang kegunaan minyak dagu. Yang pertama, dia akan membentuk percintaan yang tidak rela. Jika ada seorang lelaki ataupun seorang perempuan minat dengan seseorang pasangan, digunakan minyak dagu tu calit dekat orang tu dan orang tu akan datang suka dekat kita. Tapi masalahnya, suka tu ataupun ikatan kasih sayang tu adalah ikatan yang tak kekal ataupun ikatan yang palsu. Bukanlah tak kekal, tapi ikatan yang palsu lah, lebih kepada ikatan palsu. Dan kalau ada masalah dalam keluarga, diorang gunakan minyak dagu ni untuk menyatukan keluarga. Jangan korang anggap menyatukan keluarga ni jadi baik. Tak, ini adalah satu penyatuan yang dibuat secara paksa. Kalau orang nak berpakat-pakat buat jahat seperti merompak, diorang akan gunakan minyak dagu ni sebagai mempertahankan diri, memperkuatkan diri dan juga membentuk satu grup supaya grup tu lebih berpakat-pakat bersama-sama membuat jahat. Macam tu lah. Tapi dengan kata lain, minyak dagu ni adalah digunakan untuk mengikat sesuatu. Mengikat hati, mengikat cinta, mengikat satu persahabatan, mengikat kekeluargaan dan mengikat rangkaian kumpulan supaya lebih teguh kumpulan tu. Selalunya kumpulan-kumpulan orang jahat lah, bukanlah kumpulan-kumpulan imam pergi masjid, culik minyak dagu, lepas tu bersama-sama. Tak, ini selalunya kumpulan-kumpulan perompak, kumpulan penjahat. Dia nak elakkan daripada ahli kumpulan dia mengkhianati satu sama lain, dia pun gunakanlah minyak dagu ni. Korang boleh pastikan korang ni sebenarnya terkena minyak dagu ke tak? Abang nak senaraikan apakah ciri-ciri orang yang terkena minyak dagu. Mana tahu korang salah seorang yang terkena minyak dagu, bolehlah tengok. Ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, korang suka dekat seseorang tanpa sebab. Dia melintas pun korang senyum, dia senyum pun korang senyum, dia marah pun korang senyum. Yang kedua, bila korang terkena minyak dagu, korang dah tak nak semayang lagi ataupun tak nak buat benda-benda yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, korang teringat-ringat sampai bawa mimpi dengan seseorang. Yang keempat, korang akan gadaikan semua termasuk harta, harga diri pada seseorang tanpa sebab. Yang kelima, badan akan terasa panas dan mencucuk-cucuk. Dan ada kalanya akan berasa kebas. Boleh kata satu badan lah kena macam tu. Yang keenam, perasaan akan menjadi resah gelisah, susah tidur. Lepas tu selalu mimpi yang bukan-bukan. Bila bangun daripada tidur, tengok ada lebam-lebam dekat badan, macam kena tumbuk dengan sesuatu. Dan ada kalanya, tanda yang ketujuh, orang yang terkena minyak dagu ni selalunya akan jadi tak siuman ataupun lupa hilang ingatan. Ini selalunya minyak dagu grade A lah. Dan tanda ke-8, orang yang terkena minyak dagu ni akan bercakap sorang-sorang, mengelamun dan kadang-kadang ketawa mengilai-ngilai. Untuk tanda ke-9, orang yang terkena minyak dagu ni akan mengalami sakit kepala yang teruk, sama ada sebelah kanan, belah kiri. Ini lepas cek dekat hospital, dekat doktor kata sihat-sihat je, tapi dia mengalami sakit ke kepala. Itu boleh jadi kena minyak dagu. Bagi orang perempuan yang terkena minyak dagu, dia akan rasa rahimnya macam nak jatuh ataupun sakit. Itu tanda ke-10. Tanda ke-11, orang yang terkena minyak dagu, dia punya belakang dia akan rasa macam kena cakar ataupun rasa berat macam tengah mendokong sesuatu. Dan tanda ke-12, tempat ataupun kulit yang terkena minyak dagu tu akan mengalami ruam atau gatal-gatal. Itu antara tanda macam mana kita nak tahu kalau kita ni terkena minyak dagu atau tak. Dan ada sesetengah orang campurkan minyak dagu dengan zafran dengan kasturi hitam dan digunakan untuk kepuasan seksual. Walaupun kepuasan seksual jangan buat, korang pergilah cari Gambir Sarawak ke Lintah Darat, minyak lintah ke, salah lintah darat pula. Tak payahlah kepuasan seksual tu gunakan minyak dagu, tak payah. Allah marah. Kalau kita nampak kawan kita ni macam potensi terkena minyak dagu, kalau nak pastikan yang dia ni terkena minyak dagu ke tak kawan kita ni, kita ajak dia solat. Selalunya dia memang tak akan solat. Yang kedua, ajak dia tengok cermin. Lepas tu tanya apa dalam cermin. Kalau cermin tu muka dia, tu bukan minyak dagu lah. Tapi selalunya orang terkena minyak dagu ni, bila dia pandang cermin, dia akan nampak muka orang lain, muka orang yang mencalip minyak dagu pada dia. Dan tanya dia juga apa yang dia mimpi selalunya. Kalau dia cakap dia mimpi selalu bersama ataupun berhubungan intim dengan seseorang berkali-kali, itu menunjukkan dia terkena minyak dagu.
Kalau dah terkena minyak dagu, kita suruhlah orang tu minum air zam-zam. Sambil-sambil tu kita bawalah dia jumpa dengan orang-orang yang pakar, minta diruqyah ataupun diubat secara perubatan Islam. Kalau orang dulu-dulu terkena minyak dagu, dia orang suruh minum air kelapa. Sebab air kelapa tu boleh kata penawar dalam kebanyakan penyakit lah. Dan lepas minum air kelapa tu, orang tu akan muntah. Dan kalau dah tahu dah terkena minyak dagu, lepas berubat, buang semua barang-barang yang diberi oleh pencalit minyak dagu tadi. Abang nak tambah sikit tentang minyak dagu. Macam yang abang cerita dekat awal tadi, minyak dagu tu sebenarnya bukanlah sesuatu yang senang dibuat. Minyak dagu yang ada sekarang ni adalah diwariskan daripada keturunan. Ada keturunan-keturunan yang jaga. Dengan kata lain, minyak dagu ni dah beratus tahun. Abang pernah dengar ada satu minyak dagu yang berumur 900 tahun. Walaupun dia duduk dalam botol kecil je, dia waktu bulan mengambang dia akan penuh sendiri. Dan minyak dagu tu kalau orang tu nak guna, dia boleh paskan ke orang lain. Tapi walaupun pas dekat orang lain, minyak dagu tu tetap ada. Dan nama pun ilmu setan kan. Abang harap posting abang kali ini akan memberi iktibar untuk kita semua sebagai umat manusia. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.